Hai, Assalamualaikum semua Khalif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Welcome back to another episode of my video, guys. Thank you so much sebab sudah klik video ni. Pada hari ni aku nak bercerita tentang satu watak satu karakter ataupun satu figura yang sangat-sangat famous, okay, kat mana-mana ni kita boleh nampak dia, iaitu manusia yang ataupun perempuan yang berada dekat logo Starbucks tu. Siapa perempuan ni? Ramai yang sudah aku berceritakan tentang siapakah perempuan ini. Adakah dia ni orang ke, perempuan yang betul ke? Adakah dia ni dewi ke? Siapa dia ni yang kat logo Starbucks tu? Dan ada pula yang mengatakan bahawa, oh bang, itulah bini Namrud, itulah mak Namrud dan sebagainya lah. Macam-macam cerita lah. Itulah Semiramis lah, itulah Siren lah, apalah. Benda ni bukan datang daripada satu orang, malah datang daripada berbagai orang, dari berbagai sumber, dan cerita dia semua kelang kelibut. Dan ramai yang mengatakan bahawa perempuan dekat logo Starbucks tu adalah isteri kepada Namrud, Semiramis. Dekat sini aku nak ceritakan korang sikit lah, siapakah Semiramis tu, siapakah Namrud. Kenapa aku nak share benda ni? Sebab aku nak beritahu korang yang dekat logo Starbucks tu bukan isteri Namrud, bukan Semiramis. Siapakah dia? Bagaimananya aku boleh katakan itu bukan Semiramis? Kenapa aku kata itu bukan bini Namrud? Kenapa aku kata itu orang lain? Ada story dia, ada back story dia. Memang ada kisahnya yang mengatakan itu adalah bukan seperti yang dikatakan. Nama-nama seperti Namrud ni semua bukan hanya terkenal dekat dalam golongan orang Islam ataupun Yahudi atau Kristian saja. Memang satu dunia tahu cerita dia. Namrud dan Semiramis tu adalah watak sebenar, watak yang wujud, watak yang orang kata manusia lah, manusia yang memang sejarah-sejarah memang ada dalam Al-Quran semua ada kan. Tetapi watak yang dalam logo Starbucks itu adalah watak yang lain, watak mythical punya watak. Okay, jom kita selam cerita balik, menceritakan siapakah Namrud, siapakah Semiramis dan sebagainya, memperjelaskan keadaan sebenarnya, dan at the same time dapat juga kita menambah sedikit sebanyak tentang sejarah-sejarah yang perlu kita tahu. First of all, kita kena tahu kita kena kenal siapakah Namrud, siapakah Namrud, itulah namanya, dan siapakah Semiramis. Watak utama di dalam cerita ini adalah dua orang ni. Okay, kita kena belajar sejarah sikit. Kita sentuhlah sikit sejarah ni. Sebab apa? Sebab ramai juga tanya aku tentang Semiramis, tentang Namrud dan sebagainya. Bagaimanakah manusia yang bernama Namrud ini adalah punca akar umbinya, bagaimana tertubuhnya Freemasonry. Itu kita akan masukkan kejap lagi juga. Nama real Namrud ataupun Namrud orang panggil adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam dan juga bin Nuh. Kalau korang nak tahu, dia adalah daripada susul keluarga Nabi Nuh. Adalah cicit kelima kot. Maksudnya dah generasi keempat kelima selepas Nabi Nuh. Dan maka lahirlah manusia yang bernama Namrud ni. Dan asal dekat Babylon lah. Siapa tak kenal Babylon, betul tak? Kalau korang tak tahu Babylon tu kat mana ke, apa benda ke, korang boleh check sendiri lah. Panjang cerita nak buat. Namrud ni dia pakar dalam bidang astronomi, dia pakar dalam bidang mathematician. Dia orang yang berilmu lah, senang cerita, memang pandai lah. Dan dia adalah manusia yang bertanggungjawab untuk untuk create ataupun cipta di ilmu palmistry yang ada bintang-bintang, sains-sains semua ni, yang macam korang tahu je lah, Sagittarius, Capricorn lah, apa benda semua ni kan, all those bintang-bintang tu. Dia lah manusia yang cipta benda ni. Maksudnya daripada zaman Namrud lagi benda itu dah ada dah. Terus horoskop memang dah ada daripada dulu lagi dah. Dia juga orang yang create dan sistem hexadecimal tu, yang macam mana aku cakap yang senang cerita yang ni lah, 60 saat tu bersama dengan 1 minit, 60 minit tu bersama dengan 1 jam. Itulah benda sistem yang digunakan ataupun yang dibuat, yang di-create oleh Namrud ni. Dia punya pandai tu, matematik dia pandai, astrologi dia pandai, semua dia pandai. So itu adalah benda yang dia-create juga bendanya. Apabila kita bercakap pasal matematik ni, all those angle 360 darjah, 90 darjah, apa benda, all the sudut-sudut pun semua, geometri ni semua adalah yang diasaskan oleh Namrud juga. Jadi all the basic, the maths basic, the engineering basic, the architecture basic ini semua dihasilkan. Dia lah yang ada ilmu tu pada mula-mulanya, dan dia yang mengembangkan ilmu tu. Daripada sinilah kalau korang boleh nampak lah all those yang terror architecture, yang boleh terror engineering, orang yang boleh terror benda-benda berkaitan dengan astrologi semua ni. Semua ni adalah ilmu-ilmu yang sekarang ini yang diterapkan oleh golongan siapa? Golongan Mason. Masa zaman Namrud ni, the official nama Freemason tu tak ada lah. Sebab perjalanannya panjang lagi untuk sampai ke era di mana Freemason itu muncul. Tetapi susul galurnya, ilmu yang dipakai, ilmu yang digunakan, plan-plan strategiknya, perancangan dia, apa yang mereka nak buat, berasal daripada seorang lelaki yang bernama Namrud ni. Namrud ni, dia masa kat Babylon tu, dia lah yang mengasas kuil-kuil yang ada berhala, apa benda semua kan. Dia suruh sembah matahari, create this, taman tergantung Babylon, semua benda tu yang ada tempat kuil, semua tu dia lah yang buat juga. Dan apabila seorang lelaki, seorang manusia yang dah begitu hebat dari segi ilmu yang dia ada, yang dikurniakan Tuhan
Allah SWT dengan ilmu yang begitu baik, dengan begitu yang orang kata genius lah sedang cerita, akan timbul satu rasa riak, akan timbul satu rasa yang memang kau rasa kau bagus dan sebagainya, sehingga kan dia rasa dia lagi bagus daripada Tuhan dan dia nak orang sembah dia. Dan paling common pun pada ketika itu, cara dia menyampaikan dia punya ilmu, cara dia menyampaikan dia punya ajaran tu, it's very simple. Dia tu adalah antara manusia biasa dengan juga Tuhan. Okay, kalau kau tak nak sembah Tuhan, kau tak apa, kau sembah dia sebagai orang yang mengantara antara engkau dengan Tuhan. Kalau nak masuk syurga, kalau nak pergi apa benda apa semua, kena lalui dia. Dan this kind of ideology di mana penghubung antara manusia dan juga Tuhan dan sebagainya dibawa terus sehingga ke zaman Nabi Isa. Dia telah menerapkan benda ini di mana bahawa setiap manusia yang ingin ke syurga, iaitu kunci dia adalah syurga, adalah melalui manusia ini, kena lalui manusia ini. Daripada zaman Namrud dia dah start dah. Tanpa aku kau tak akan dapat syurga. Sama juga bila zaman dekat Nabi Isa dah sampai Kristian dicipta apa benda semua, benda yang sama juga antara manusia dengan Catholic Church. Nak minta maaf, nak minta ampun dosa benda semua kena melalui padri tu yang akan menghapuskan dosa. Dalam cerita dengan Nabi Isa pun sama juga, Nabi Isa lah yang akan menghapuskan dosa order semangat penganut Kristian dan sebagainya. Bila kita nak cakap pasal benda yang dibawa sehingga ke wujudnya agama Kristian ni, kita kena bermula dengan isteri dia yang bernama Semiramis. Semiramis ni adalah isteri kepada Namrud dan juga mak kepada Namrud. Nampak tak gila? Semiramis tu ataupun isteri Namrud adalah emak dia. Semiramis tu lah yang melahirkan Namrud dan Namrud juga menjadikan Semiramis tu sebagai isteri dia. Gila. Dan benda ini bukan hanya kita je yang berceritakan pasal benda ni tau. Malah cerita pasal dia kahwin dengan Semiramis iaitu ibu dia tu, memang semua generation ataupun semua lapisan masyarakat dunia ini, bukan saja orang Islam, tahu tentang kisah ini, tahu tentang cerita ini. Cerita dia bermula apabila Namrud mati. Apabila Namrud mati, Raja Namrud ni mati, dia ternampak sepohon pokok olive dalam bahasa Melayu zaitun. Pokok zaitun yang dah mati tau, memang yang dah mati apa semua, tetapi dekat pokok tu yang dah mati tu ada tumbuh satu pucuk baru warna hijau yang macam seolah-olah nak hidup kembali lah pokok itu. Dan konon-kononnya tu dia dapat alamat bahawa dia mengandung. Dia dapat alamat konon dia mengandung dan sebagainya, dan dia mengandung tanpa ada Namrud. Cerita dia macam Virgin Mary lah, mengandung anak tanpa ada bapa, tanpa ada parents apa semua, tiba-tiba ada baby dalam perut semuanya. Maka Semiramis pun lahirkanlah anak tu, anak yang diberi nama Tamus. Ada yang kenal dengan nama Tamus, ada yang kenal dengan nama Inus, dan lagi satu Tamuzi, tak silap aku lah. Memang these tiga nama memang familiar dengan sejarah, dengan historian tentang anak Semiramis itu. Dan yang paling best, dengan alamat yang diterima oleh pokok itu, Semiramis mengatakan bahawa anak ini adalah reincarnation ataupun lahirnya semula orang yang bernama Namrud itu. Namrud itu dah mati, tetapi rohnya, jiwanya, soulnya terletak di dalam bayi ini ataupun anak ini yang bernama Tamus, anak dia tu. Begitu specialnya lah anak ni, sampai macam tu sekali lah. Kerana itu juga pokok yang dia nampak mula-mula itu, sebelum anak dia lahir, dia dah jaga dah. Dia dah suruh orang-orang istana dia dah suruh orang-orang dia jaga pokok itu baik-baik, kawal dengan pokok itu supaya pokok itu tumbuh mekar, segar dan sebagainya lah. Dan pokok itu diberi nama Evergreen. Semiramis tu dia seolah-olah dia ingin menunjukkan macam mana satu miracle lah selepas Namrud mati. Walaupun Namrud dah mati, ada miracle-nya. Miracle-nya apa guys? Miracle-nya adalah pokok itu pada pagi 25 Disember setiap tahun akan ada hadiah-hadiah tau. Hadiah-hadiah itu dikatakan daripada Namrud yang bagi hadiah-hadiah itu, yang sediakan hadiah-hadiah itu, dan dibagikan blessing kepada orang-orang ramai dekat pokok Evergreen itu. 25 hari bulan. Kau ingat Christmas tu hari apa? Itulah cerita dia, anak Namrud. Dan kalau korang nak tahu sebenarnya 25 hari bulan itu, 25 Disember itu adalah tarikh lahir Namrud. Namrud dilahirkan pada tarikh itu. Dan pada tarikh yang sama juga, anak special Semiramis itu lahir juga pada tarikh yang sama, 25 hari bulan itu juga. Dan pada ketika itulah, pada saat itulah wujudlah satu keluarga Trinity. Ada mak, ada ayah, ada anak dia. Holy Trinity itu yang digunakan oleh Catholic Church apa semua benda tu dimulakan, start dengan wujudnya keluarga Namrud ni. Nimrod ni, orang putih panggil Nimrod ni, memang dari situ keluarga ni telah dimulakan. Dan dekat sinilah the idea of Holy Trinity tu wujud. Dan pada hari ini Semiramis ada di mana-mana. Jadi Semiramis ni punya ideologi, Semiramis ni punya pengaruh dalam pembentukan agama Kristian dan sebagainya, apa yang mereka sampaikan kepada hari ini memang sangat-sangat kuat tau guys.
Sebab kalau kita nak tengok kisah Semiramis ni dia akan masuk ke Mesir tau. Dia ada anak dan sebagainya, apa benda semua tu, dia akan masuk ke Mesir, dan daripada Mesir itu dah dia start berkolaborasi dengan orang-orang Firaun, dengan Firaun dan sebagainya. Dan daripada situlah start daripada Firaun apa sebagainya, dan akhirnya kalau korang nak tahu, dan pada saat-saat terakhir empire, what they call it, this Firaun punya legend berakhir dengan seorang puteri tau. Firaun terakhir adalah Cleopatra, dan Cleopatra ni dia ni disabotaj oleh adik dia sendiri tau. Jadi dia dihalau keluar daripada Mesir, daripada Egypt. Firaun ni yang bernama Cleopatra ni, dia jumpa dengan orang Rom, berjumpa dengan Mark Antony tak silap aku. Dia bercinta dan sebagainya apa, dan dia dibawa keluar oleh Mark Antony dan duduk kat Rom dan sebagainya. Oleh kerana itulah susur galur Firaun boleh ada sampai kat Europe. Daripada Cleopatra itu, Firaun terakhir dibawa balik oleh orang Rom ke Italy. Dia start hidup kat sana dan dia mati kat sana benda semua, dan pada ketika itulah susul galur Firaun bermula di Eropah, sehinggalah ke keluarga Merovingian dan semuanya, dan sampai sekarang lah kita tahu seperti siapakah kepala dia, iaitu the Queen of England. Dia punya susul galur tu cerita tu. Dan Semiramis tu punya famous, punya besar actually. Kat mana-mana dia ada tau. Dekat New York ada Statue of Liberty tu. Statue of Liberty tu bukan dekat New York je ada tau. Dekat France pun ada Statue of Liberty tu actually. Banyak tau. The Statue of Liberty tu bukan dekat dua negara ni, malah kat mana-mana pun ada tau. Kalau korang nak tahu, itu adalah Semiramis yang pegang obor, dan obor tu ada fire, dan fire itulah yang menggambarkan tentang nyawa ataupun roh Nimrod yang sentiasa ada di dalam dunia ini. Dia sentiasa hidup lah, senang cerita. Kalau dia tak hidup pun, dia punya ajaran tu sampai ke agama-agama lain seperti agama Kristen, Yahudi semua tu, semua pun dah telah terikut dah. Dan telah ditemplatekan oleh siapa? Oleh Nimrod ni, Raja Namrud ni. Jadi itu adalah Semiramis. Jadi siapakah budak yang dekat logo Starbucks tu? Dekat logo Starbucks tu adalah mythical punya creature. Mythical creature daripada Greek. Nama dia Siren. Actually dia tak ada kena-mengena sangat lah dengan cerita Nimrod ni, tetapi tak bermakna watak itu adalah watak yang baik. Ada cerita yang lain je. Cuma kat sini aku nak sampaikan bahawa Siren itu adalah makhluk lain yang mempunyai kaki dua ataupun ekor dua. Itu adalah Siren, mythical Greek creature yang banyak dikaitkan dengan laut dan sebagainya. Starbucks pakai logo itu kerana Starbucks ni bermula dekat aku tak ingat kat mana tempat dia, tapi dekat tepi laut lah. Jadi dia nak mengambil semangat sailor, orang yang menjaga laut, iaitu Siren ni lah. Jadi dia nak ambil that mythical punya goddess supaya melambangkan kedai kopi ni boleh pergi sejauh kapal-kapal yang berlayar dekat laut ini dengan bantuan si Siren ni. Jadi Siren ni dia punya sejarah pula lain. Dia tak ada kena-mengena pun dengan Semiramis tu actually. Dia different creature, different story, different timeline semua. Dia adalah lebih kepada Greek punya mythology, Greek punya goddess punya creature. Semiramis tu adalah seperti yang aku ceritakan tadi kan. So memang dia benda yang tak sama. So aku dapat clearkan benda ni, dan insyaAllah kita akan cerita pula pasal Siren ataupun creature yang ada kat dalam logo Starbucks tu. Okay guys, aku harap korang terhibur dengan cerita aku. Ada dah sedikit sebanyak input yang korang dapat. Dan kalau korang suka, like the video, share the video. Dan kalau korang tak suka, lantak korang. So see you guys on my next video. Take care guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.